Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bang Faiz, macam mana suara? Kedengaran jelas atau tidak? Minta maklum balas ya. Kepada yang sudah sudah bersama. Sebelum kita teruskan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه شيء لله ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله بدوام الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسانه يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار إلى آخره. وقال مترجم حفظه الله segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa, yang maha mulia lagi maha pengampun, yang menentukan segala keputusan, yang berkuasa merubah segala sesuatu, yang mengatur pergantian siang dan malam supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan penglihatan mata hati yang tajam. Ila akhirih wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Syukur kita ke hadratillah kerana dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi bersama-sama buat kali yang ketiga. InsyaAllah hari ini kita sambung bicara kitab Bustanul Arifin karangan Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ghafarallahu lah wa liwalidayh wa li jamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung ni pada kitab terjemahan yang kalau yang versi Rumi terjemahan Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullahu ta'ala pada muka surat yang pertama lagi ya. Pada pertemuan yang lepas kita berhenti pada kata tuan penterjemah tu
segala puji bagi Allah, zat yang tunggal, lagi maha perkasa, yang maha mulia, lagi maha pengampun, yang maha menentukan segala keputusan. Sampai yang dekat yang maha pengampun. Hari ini kita sambung pada kata yang menentukan segala keputusan. Okey. Situ ya. Jadi kita masih lagi pada dipanggil khutbatul kitab, ya, khutbah kitab Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi khutbah ini Tuan Pengarang mulakan dengan memuji Allah Taala, memuji Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi puji ni makna apa puji? Telah lalu kita nyatakan puji ni makna dia ialah as-sana'u alal jamil. Memuji di atas, menyebut kebaikan atau memuji di atas keindahan. Alhamdulillah, alhamdulillah makna dia memuji ke atas Allah dengan keindahan segala sifat-sifatnya. Ada juga alhamdulillah dengan pengertian as-sana'u wa syukru lillahi ta'ala ala ata'ihi. Pujian dan kesyukuran bagi Allah SWT di atas pemberiannya. Jadi puji Allah SWT ni, alhamdulillah ni, alhamdulillah, puji ni tuan-tuan, perbicaraan puji ni kalau nak dikatakan puji, dia mesti ada 5 rukun. 5 rukun ya. 5 rukun yang kita akan jumpa dalam kitab ni. Tuan Pengarang sebut tu, pada memuji Allah Subhanahu Wa Taala ada nyata 5 rukun memuji. Jadi 5 rukun ni, yang pertama hamid. Hamid maknanya yang memuji. Yang kedua mahmud, yang dipuji. Yang ketiga mahmudun bihi. Mahmudun bihi, yang dipuji dengannya. Mana apa perkara, sifat, kebaikan yang dipuji itu, kesempurnaan, keindahan yang dipuji itu. Yang keempat mahmudun alaihi, pendorong ataupun perkara yang membangkitkan kita untuk nak memuji, sebab, kerana, alasan memuji itu. Dan yang terakhir sirah, as-sirah dengan makna ungkapan, lafaz pujian tersebut. Jadi contohnya pada kitab ini Tuan Pengarang memuji segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kita tengok cukup 5 rukun tak? Pertama, yang si pemuji. Siapa pemuji? Tuan Pengarang lah, Imam An-Nawawi rahimahullah. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mahmudun, yang dipuji siapa? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Mahmudun bihi. Mahmudun bihi ini maknanya yang perkara yang menjadi ataupun perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipuji oleh Tuan Pengarang tu. Ataupun dengan kata lain, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dipuji oleh Tuan Pengarang. Yang dekat sinilah Tuan Pengarang itnab, panjang ya. Berpanjang. Selepas pada tu memuji Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut mana? Allah Subhanahu Wa Taala yang maha esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa, Allah Taala yang maha mulia, maha pengampun. Ya, sama ada dia balik puji tu kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maupun puji tersebut balik kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang itu tu makna rukun yang ketiga, mahmudun bihi, perkara yang dipuji dengannya. Maknanya sifat kesempurnaan Allah SWT yang dipuji oleh Tuan Pengarang. Panjanglah lagi tu, bawah tu nanti kita jumpa. Kemudiannya yang keempat iaitu mahmudun alaihi, ataupun yang dipuji di atasnya, iaitu perkara yang mendorong. Kenapa Tuan Pengarang ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya kerana nak menyempurnakan hak kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur. Bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya antaranya lagi kerana nak
juga memuji itu dengan kata lain, dia datang daripada i'tiqad yang dia disabitkan kesempurnaan Allah SWT, maha suci Allah SWT daripada segala kekurangan, keaiban, kecacat celaan. Kemudiannya antaranya kerana membesarkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala kerana ala jihati ta'zim, kan, sebahagian daripada definisi puji. Maknanya as-sana'u alal jamilil ikhtiyari. Maknanya memuji itu ala jihati ta'zim, di atas jalan kerana apa? Kerana nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rukun yang keempat. Yang terakhir, as-sighah, ungkapan. Ungkapan ni antara yang warid ungkapannya alhamdulillah. Ada lagi ungkapan yang lain walillahil hamd, dan yang seumpamanya, banyak lagi lah. Yang mana pengertiannya kita menyatakan bahawa segala puji itu hanya selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya tuan pengarang pada pada memuji Allah Subhanahu Wa Taala tu juga, pada khutbah tu adanya isyarat. Adanya isyarat terhadap apa yang akan dibicarakan oleh tuan pengarang ni dalam kitab ni. Apa dia isyarat dia tu, kan? Jadi isyarat tu kalau dalam bahasa dalam bahasa lain disebut bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni makna kalau bahasa tu, daripada sudut bahasa, bara'atul istihlal ni nampak anak bulan. Kenampakan anak bulan ni bertanda masuk bulan baru. Gazet lah. Jadi bara'atul istihlal ni makna apa? Yazkural mutakallimu amamal maqsudi bima yushiru bimaqsudil ati. Bahawa tuan pengarang ataupun orang yang berkata-kata tu, dia menyebut dahulu amamal maqsudi, di hadapan maksud dia, sebelum lagi dia sampaikan apa matlamat, tujuan dia pengarangan kitab ini. Tapi dia sebut tu bima yushiru bimaqsudil ati, disebut sesuatu tu yang akan memberi isyarat kepada maksud yang akan disampaikan oleh tuan pengarang ni nanti depan dalam kitab ni, insya-Allah taala. Tu yang memula memuji Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahid, yang esa. Esa Allah Ta'ala tu yang tunggal tu. Tunggal tu makna apa? Kita imbas kembali sebelum kita sambung yang hari ni. Yang tunggal tu dengan makna apa? Allah Ta'ala tu tidak berbilang-bilang. Tunggal Allah SWT Al-Wahid, Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi zat wa fi sifat wa fil af'al. Pada zat Allah Ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala, pada perbuatan Allah SWT. Kalau kita mendalami ilmu akidah, maka di situ panjang lagi perincian dia. Namun ringkas kita mudah-mudah faham bila sebut Allahu Ahad, Allah Ta'ala itu esa, dengan makna apa? La syarikalah. Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu baginya, tidak berbilang-bilang. Tidak ada yang menyerupainya. Menafikan segala bilangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada berbilang-bilang itu pada zat, pada sifat maupun perbuatan. Kemudiannya disusuli dengan Al-Wahid Al-Wahidu Al-Qahhar. Kemudian Al-Qahhar. Al-Qahhar ni adalah salah satu daripada ismu, kata nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kembali kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan Al-Qahr. Yang bersifat dengan keras. Keras ni dengan makna apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha keras, maha perkasa ni. Tuan penterjemah tu lagi maha perkasa, kan? Maha perkasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kalau nak bagi kita cerah, tuan-tuan catit. Iaitu apa? Maha perkasa Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sangat membalas, mengazab kepada musuh-musuhnya. Dengan kematian dan juga azab seksaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil tindakan yang keras, ataupun dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat tegas dan keras pada mengambil tindakan terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala. Perkara ini telah dibuktikan dalam kisah-kisah Quraniyah, umat-umat yang terdahulu. Bagaimana Allah Ta'ala binasakan, mematikan itu di dunia, dan di akhirat nanti mendapat siksaan yang bersangkutan pedih. Na'udzubillah. Al-Qahhar. Kemudiannya Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Aziz.
Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia. Tuhan maha mulia ni dengan kata lain, Tuhan yang maha menang. Tidak ada sesiapa pun yang dapat yang dapat mengalahkan. Itu makna maha mulia. Al-Aziz, lagi maha pengampun. Namun Allah Subhanahu Wa Taala itu juga maha pengampun. Maha pengampun ni Al-Ghaffar. Al-Ghaffar tu dengan makna apa? Allah SWT maha memberikan Al-Ghufran, akan keampunan tu. Keampunan ni dengan makna apa? Dengan makna Allah SWT maafkan kesalahan, salah silap kita tu Allah Ta'ala maafkan, dan Allah Ta'ala meninggalkan membalas. Tak membalas. Itulah dipanggilkan keampunan. Al-Ghufran. Ghufranak. Keampunan Allah Ta'ala yang kita semua harapkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, memaafkan kesalahan kita, meninggalkan membalas kita di kemudian hari. Baik. Jadi pada 3 ni ada isyarat. Ada dia punya rahsia dia. Maknanya betul. Yang mana Tuan Pengarang seperti mana kalau kita lihat dalam kitab Dalilul Falihin. Kitab Dalilul Falihin ini kitab yang mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin, juga karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Allan Asy-Syafi'i rahimahullah taala, atau masyhur dengan gelaran Ibn Allan. Kan kita pada pertemuan lepas saya ada bagi tahu bahawa unik kitab ni dia ada persamaan beberapa tempat lah, persamaan khususnya pada muqaddimah, pada khutbah ni. 3 kitab Riyadhus Salihin, Al-Azkar, kitab Bustanul Arifin ni. Pengertian tajuk pun lebih kurang ni kan. Riyadhus Salihin, taman orang saleh. Bustanul Arifin, taman kebun orang-orang yang arif, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dalam pada huraian selepas pada kata khutbah tersebut tu, pada kata Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Wahid Al-Qahar, kan? Al-Wahid Al-Qahar, yang esa, yang tunggal, yang maha perkasa, yang maha mulia, 3. Kemudiannya yang keempat tu maha pengampun, 4 situ tu. Jadi kata beliau, wa fi tasdiri bihazihil asma', pada mengkehadapankan, memulakan dengan inikah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang 4 ni, adalah merupakan petunjuk, isyarat kepada bahawa sesungguhnya sayugia sepatutnya bahawa adalah ar-raja', iaitu harap, wal khauf, dan ketakutan, lil insan, bagi seorang manusia itu, yakni ai hala sihah, pada ketika sihat, bimasabati janahi ta'ir, dengan seumpama 2 sayap burung. 2 sayap burung. Raja' dan khauf ni, jadi kita ni, pada kita ni sepatutnya seperti 2 sayap burung. Kalau burung ada 2 sayap, sayap kanan, sayap kiri, untuk dia naik terbang tinggi. Kalau sebelah saja tak dapat dia naik terbang, begitulah juga kita. Untuk daripada kita nak menaikkan diri kita daripada kedudukan yang hina, pada tangga nafsu yang amarah, kepada tangga nafsu yang tinggi, yang mutmainnah, misalnya katakan. Maka sangat kita berhajat kepada ar-raja' wal khauf ini. Jadi yang demikian itu bahawa diisyaratkan oleh Tuan Pengarang pada khutbah itu, pada maqam khauf, pada 3 nama yang pertama tu, yang maha, yang tunggal, yang maha perkasa, yang maha mulia. Ini biar kita takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu 3 tu. Kenapa? Dan kemudiannya yang keempat tu, yang nama akhir tu, iaitu Al-Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun tu. Yang itu tu mengisyaratkan kepada Ar-Raja', kepada harap. Jadi kita ni
apabila kita tu ada melakukan dosa, kesalahan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dosa tu dia ada balasan dia. Terkadang balasan dia dunia, kalau tak dalam kubur, kalau tak pada mahsyar, tak dalam neraka. Nauzubillah. Jadi saya fikir sepatutnya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala tu Maha Esa dan Maha Perkasa, Maha keras hukumannya, Maha bersangatan seksaannya, dan Maha menang, Maha tak ada siapa pun yang dapat mengalahkan, yang menolakkan akan seksaan-seksaan tersebut. Saya kira sepatutnya kita takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ketakutan itu akan bertindak sebagai cemeti untuk menghalau kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ar-raja' pula maknanya harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian, kita harap Allah Ta'ala ampunkan kita. Dengan kita bertaubat kepadanya. Dan juga kita tu harap Allah Subhanahu Wa Taala kembali terima kita dengan kita melakukan amal ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua-dua tu sangat penting untuk menghalau kita kepada mendirikan ubudiyah kita, kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diisyaratkan kepada dalam 4 kata nama tersebut. Kenapa diterangkan sikit lagi rahsia dia tu? Wal hikmatu fil mubalaghah, dan rahsianya pada yang bersangatan, pada mendalamnya, pada makam yang awal itu, iaitu pada Al-Wahid yang mula-mula tu kan, yang 3 nama tu, yang menjadikan kita sepatutnya kita takut tu. Kita ini, kalau kita selain daripada para anbiya, kita ni selain daripada para nabi, para rasul, kita ni manusia biasa. Awal-awal kejadian kita ni, manusia nafsu kita tu, dia bersifat dia tu liar. Dia cenderung kepada mukhalafat wal manhiyat, pada menyalahi perintah Allah SWT, suruh dan togah Allah SWT. Maka mengingatkan kita kepada kekuasaan, kekerasan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menyebabkan kita tu akan takut, dan sebagai ancaman ataupun ugutan, peringatan terhadap bersangatan kerasnya seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya ia dapat menuntun bagi seseorang hamba itu kepada melakukan amal ibadat, mendirikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Itu antara rahsia dia. Kemudian Tuan Pengarang teruskan lagi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Siaran okey ya? Ada terputus-putus ke? Kalau ada putus-putus bagi tahulah ya. Baik. Kemudiannya musarrifil umur ni masih lagi memuji Allah SWT. Memuji Allah SWT, Tuhan yang musarrifil umur, yang memalingkan segala urusan, ataupun pada kata penterjemah tu, yang menentukan segala keputusan. Tertinggal tu. Muqaddiril aqdar. Muqaddiril aqdar, Tuhan yang menentukan akan segala keputusan, segala ketetapan. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya musarrifil umur. Yang yang berkuasa. Ini balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kembali pada yang kalau molek kita tulis Y tu huruf besar kan, dia balik kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian Tuan Pengarang tu daripada sudut mana ni? Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala keputusan. Qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang berkuasa merubah segala sesuatu. Musarriful umur, merubah segala sesuatu. Segala sesuatu ni, segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kerana segala sesuatu selain Allah Ta'ala tu kan, dia tu namanya Al-Hadis. Alhamdulillah, terima kasih ya.
Terima kasih di atas maklum balas. InsyaAllah kita sambung. Baik. Jadi merubah segala sesuatu. Mengubah-ubahkan segala sesuatu selain Allah SWT, al-hadis ataupun al-hawadis, atau sebut al-alam. Al-alam ma siwallah. Selain Allah SWT semuanya baharu. Baharu tu makna asal tak ada. Kemudian Allah Ta'ala ada kan. Jadi yang baharu ni dia yang diadakan oleh Allah SWT, sifat dia tu dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah, dia tidak tetap kekal dalam dua masa, dalam satu sifatnya. Berubah-ubah, sentiasa berubah-ubah. Dan perubahan ini kita dapat saksikan. Mengubah-ubahkan kita ni sendiri manusia kan. Daripada air mani diubahkan menjadi sehingga ke menjadi janin, menjadi kandungan, keluar jadi kanak-kanak, jadi daripada bayi-bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai ke tua kan berubah-ubah. Siapa yang mengubah-ubahkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang mengubah-ubahkan segala sesuatu. Daripada baik kepada lebih baik, daripada baik kepada buruk, daripada buruk kepada baik. Nauzubillah. Semua Allah Subhanahu Wa Taala yang mengubah-ubahkan. Sebenarnya yang semua perubahan ini adalah tertakluk di bawah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat terkeluar, tak dapat lari daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengatur penggantian siang dan malam, mukawwir. Mukawwiril laili 'alan nahar. Yang mengatur perubahan siang dan malam. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang menggantung penggantian siang malam. Ada sebahagian tempat malam siang dia sama panjang. Malam 2 boleh, siang 2 boleh. Ada tempat lain malam panjang, siang pendek. Ada malam pendek, siang panjang. Siapa yang mengatur? Allah Ta'ala lah. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Allah Ta'ala memasukkan tulijul laila fin nahar. Allah Ta'ala masukkan malam ke dalam siang, siang jadi panjang, malam jadi pendek. Ada tempat dia, tuan-tuan boleh Google. Allah SWT memasukkan malam siang ke dalam malam, malam jadi panjang, siang jadi pendek. Ada tempat sama malam panjang pendek. Jadi siapa yang mengatur tu? Pertukaran siang malam, siang malam, siang malam sampai hari kiamat nanti Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya menjadi suatu peringatan, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merubah-rubah, Allah SWT yang menentukan segala ketentuan, Allah SWT yang berkuasa merubah segala sesuatu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur pergantian siang dan malam tu supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Orang yang mempunyai peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Mana apa orang yang mempunyai hati? Tuan terjemah hati yang bersih. Qalbun azim, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Tabsiratan sebagai apa? Sebagai memberi pengertian lain. Tabsirah ni sebagai nak mempertuntunkan, nak menunjukkan kepada siapa? Peringatan bagi orang yang peringatan mempertunjukkan bagi orang yang mempunyai hati. Orang yang mempunyai hati, dengan kata lain hati yang bersih. Bersih ni daripada kekotoran maknawi lah. Najis maknawi. Bersih daripada kesyirikan, kemunafikan dan sifat-sifat mazmumah. Itu kalau pada kata hati yang bersih. Namun kalau kita tengok tabsiratan liulil qulub, mana orang-orang yang mempunyai hati, wal absar. Kalau sebut orang-orang yang mempunyai hati, kalau hati yang bersih ini maknanya terbatas kepada golongan yang beriman, golongan yang mukmin, yang mana hati dia bersih daripada kesyirikan, dan juga bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Namun kalau yang lebih umum lagi, maknanya bagi peringatan tu, peringatan sebab Allah Ta'ala mengubah-ubah siang malam ni, peringatan bukan hanya untuk orang yang beriman, bahkan untuk semua orang. Untuk semua orang lah. Untuk semua orang, semua manusia yang Allah Ta'ala jadikan. Peringatan terhadap
kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekerasan Allah Subhanahu Wa Taala, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk nak supaya berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kata lain beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan perintah dan meninggalkan tegah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Mempunyai hati. Jadi hati ni dekat sini ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab disebut al-qalbu, ya, tabsiratan li ulil qulub, sebagai apa ni, peringatan. Kalau dalam kitab apa ni, Riyadhus Shalihin, tazkiratan. Tazkiratan sebagai peringatan. Kalau tabsiratan sebagai nak memperlihatkan kepada orang yang mempunyai hati. Macam tu. Yang mempunyai hati, orang lah. Yang mempunyai hati. Hati ni dengan makna apa? Baik. Kalau dalam bahasa Arab, al-qalbu dia ada beberapa pengertian. Al-qalbu ada dengan pengertian al-qalbul jasmani, ada dengan pengertian al-qalbur ruhani. Al-qalbul jasmani, orang kita sebut jantung. Jantung tu yang dia kerja, dia mengepam darah. Dalam dia tu ada rongga-rongga, ada bahagian, ada injap dia, ada berapa bahagian tu kan. Orang medik handal lah tu. Jadi itu yang dia dalam dada kita sebelah kanan. Besar penumbuk. Keadaan dia, bentuk dia tu macam bentuk apa ni, buah sonaubar. Sonaubar ni, pokok sonaubar ni pokok apa? Pokok pine. Tuan-tuan pernah tengok tak buah pokok pine? Kalau tak pernah tengok, tuan-tuan Google macam mana buah pokok pine. Buah pokok pine tu bentuk dia sama lebih kurang macam jantung pisang lah. Jantung pisang dia, bentuk dia tu macam bentuk loaf tu, terbalik dah. Jadi tu sebab dia dinamakan dia qalbu, sebab dia tu terbalik. Dia bentuk dia tu terbalik kedudukan dia tu kan. Jadi seperti kaedah sebut, masumiyal qalbu qalban illa min taqallubihi. Tak dinamakan qalbu tu, jantung tu sebagai qalbu, melainkan kerana terbalik dia tu. Baik, itu jantung yang itu. Kalau jantung yang itu tu disebut jantung, ataupun kita panggil dia tu sebagai al-qalbul jasmani. Qalbul jasmani ni maknanya ada qalbul jasmani. Makna qalbul jasmani tu, audio ada gangguan sikit. Gangguan macam mana tu Tuan Azman Ishak? Kalau gangguan dia bunyi kerik panjang tu sebenarnya itu bukan gangguan audio tu, itu bunyi cengkorik. Tak maaf lah, saya duduk kat kampung ni kan. Duduk pula sebelah dengan semak-semak. Jadi malam saya ditemani dengan cengkerik-cengkerik. Mujur katak tak ada, tidak lagi bertambah lagi gangguan tu. Jadi kalau gangguan yang cengkerik tu, minta maaf lah, tak dapat kita atasi. Dia kembali. Jadi bila sebut al-qalbu, jantung, al-qalbul jasmani, jantung jasmani, maknanya yang jantung tu dengan yang mana yang itulah antara asbab hayat kehidupan kita. Kalau elok dia, elok suhu tubuh badan kita. Elok suhu tubuh badan kita, sihatlah. Kalau sakit dia tersumbat ke apa ke, berlubang ke dan seumpamanya, maka sakitlah tubuh badan kita dan boleh membawa kepada kematian. Itu al-qalbu al-jasmani. Jantung yang dia tu kategori jisim. Dia tu jenis daging. Dia ada kombinasi daging, urat, darah, udara dan seumpamanya. Baik, jadi itu qalbul jasmani. Satu lagi tu al-qalbu, disebut al-qalbu ar-ruhani. Yang orang kita sebut hati. Hati nurani. Al-qalbur ruhani. Hati nurani. Macam mana tadi Tuan Azman Ishak? Masih ada gangguan lagi? Baik. Jadi al-qalbur ruhani ni, maknanya qalbur ruhani, iaitulah apa ni, yang dia terkadang diungkap dia dengan, ada juga disebut dia dengan istilah al-aqlu, akal fikiran. Jadi al-qalbur rohani ni yang orang kita sebut hati nurani. Jadi hati ni apa dia pengertian dia?
Ni dia kata tu, orang yang mempunyai hati ni. Hati ni dengan makna apa ni, Al-Latifah Rabbaniyah. Maknanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang seni, yang halus, yang mana iaitu dinamakan juga An-Nafsun Natiqah. Diri yang berbicara, yang berkata-kata. Diri kita yang berbicara, yang berkata-kata. Yang dihadapkan kepadanya perkataan. Yang dihadapkan kepadanya suruhan dan tegahan dan cercaan. Itu. Diri kita yang dengan kata lain, diri kita yang batin. Yang kita, kalau itu tu, bodah macam mana pun kita tak akan dapat nampak. Ada pun yang jantung, yang qalbul jasmani itu kita boleh nampak. Jadi perkaitan dia tu seperti mana yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah jantung yang jasmani ni, kalau dia sihat, sihat segala tubuh badan. Kalau dia sakit, sakit segala tubuh badan. Begitulah juga hati nurani kita. Kalau dia tu sihat, elok, dia tu baik, dia tu dengan keimanan, dengan sifat-sifat mahmudah, dan dia suci daripada sifat-sifat mazmumah, maka segala anggota lain pun baiklah dengan melakukan amal taat yang zahir. Kalau seandainya hati kita tu kotor, najis, dengan kesyirikan, kekufuran, dengan sifat-sifat mazmumah, maka anggota-anggota lain pun akan melakukan amal-amal maksiat yang zahir. Itu dia. Jadi Allah SWT ciptakan langit bumi ini. Allah SWT menjadikan pergantian siang malam. Allah Ta'ala mengubah-ubahkan segala keadaan daripada daripada satu keadaan kepada suatu keadaan selama-lamanya. Itu kerana apa? Sebagai peringatan kepada orang yang mempunyai hati dan juga mempunyai basirah, penglihatan. Zawil qulubi wal absar. Al-absar yang mempunyai penglihatan. Penglihatan ni tuan-tuan boleh catat kat situ. Pada kata penglihatan, mata hati yang tajam tu kan. Maknanya apa? Keupayaan. Keupayaan hati untuk nak menangkap ataupun mencerap ataupun memahami ilmu pengetahuan. Itu dia panggil mata hati. Seperti mana kalau mata kita ni, yang mana mata kita ni adalah untuk kita nak melihat, nak menangkap, nak mencerap cahaya, warna, objek, bentuk, rupa dan seumpamanya untuk jelas kepada kita segala sesuatu yang kita pandang dengan mata kepala kita. Begitulah juga dia hati. Hati ada mata hati, ataupun dinamakan dia tu al-mudrik, ataupun dia panggil al-quwah, satu bentuk keupayaan, kemampuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia itu boleh menangkap, mencerap, dan juga memahami perkara-perkara, segala haqaiq, perkara-perkara, hakikat segala sesuatu. Itu dia, faham? Maknanya peringatan kepada orang. Makna kalau kita seandainya boleh menangkap, mesti kita akan dapat menjadikan itu sebagai peringatan kepada kita di atas kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, supaya kita takut akan Allah SWT, supaya kita bangkit untuk melakukan amal ketaatan dan menjauhi, meninggalkan, menyalahi perintahannya. Habis. Kemudiannya kata Tuan Pengarang lagi, masih dalam pujian lagi, dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihannya. Baik, Allah Ta'ala juga yang memberikan kesedaran. Kesedaran, sedar ni lawan dia tu lalai. Sedar, lawan dia lalai. Seperti jaga, lawan dia tidur. Jadi mana orang yang lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah Taala nak bagi kesedaran kepada sesiapa yang dipilihnya daripada kalangan hamba-hambanya. Kemudiannya, lalu ia Allah memasukkan orang itu, orang yang telah diberi kesedaran tersebut, kecelikan, kesedaran ataupun kecelikan boleh juga. Kecelikan mata hati.
Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya. Orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ni antaranya yang paling tinggi sekali makamnya itulah para anbiya wal mursalin. Itu semua adalah golongan al-asfiya. Golongan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi ayqaza min khalqihi man istafahu fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar. Allah yang memberi kesedaran dari daripada kalangan makhluknya, siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, maka Allah SWT masukkan orang tersebut ke dalam jumlah orang-orang pilihan. Antaranya selain daripada anbiya wal mursalin, orang pilihan iaitulah para siddiqin, para awliya illah, as-siddiqin, golongan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga golongan as-salihin, golongan al-abrar was-salihin. Itu masuk dalam jumlah orang pilihan lah. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi taufik. Taufik mana apa taufik? Taufik daripada sudut bahasa, mudah-mudahan faham, taufik tu perihal mensepakatkan sesuatu dengan sesuatu. Tuan pengarang puji Allah Ta'ala, wa waffaqa manijtabahu min abidihi faja'alahu minal abrar. Dan Allah Ta'ala memberi taufik. Taufik tu makna apa? Taufik tu ialah khalqu qudrati ta'ah lil abdi. Satu pengertian taufik. Tadi kita bagi tahu apa? Taufik perihal mensepakatkan sesuatu dengan sesuatu. Tu daripada sudut bahasa. Taufik, kita mensepakatkan. Kita mensecocokkan satu dengan sesuatu yang lain. Okey? Ada pun daripada sudut istilah di sini, taufik dengan makna apa? Yang kita selalu sebutkan, penceramah selalu kan? Benar? Bila penutupnya, wabillahi taufiq wal hidayah, kan? Apa makna taufik? Jadi taufik dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan keupayaan pada diri hamba tu, dia boleh buat amal taat. Khalqu qudrati ta'ah lil abdi. Itu satu pengertian taufik. Ataupun dengan kata lain, itu pengertian taufik yang am. Taufik ada taufik am, ada taufik yang khas. Taufik yang am ni maknanya Allah Ta'ala menciptakan keupayaan pada seorang hamba tu, dia boleh buat amal taat. Dan kata lain, dia boleh ikut hidayat, petunjuk. Ada pun taufik yang khas. Taufik yang khas itu Allah SWT menjadikan ja'alallahu fi'la ibadihi. Allah Ta'ala menjadikan akan perbuatan hambanya muafiqan, bersepakat dengan lima yuhibbuhu wa yardahu, dengan sesuatu yang dikasihinya dan diredainya. Itu dia panggil taufik yang khas. Maknanya begini, macam ni. Jadi bilalah kita tu dapat taufik am, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu perintahkan kita supaya kita sembahyang fardu 5 waktu semalam. Jadi kita pun bila Allah Ta'ala bagi kita boleh taufik yang am, kita bolehlah sembahyang. Tapi sembahyang kita tu belum tentu lagi Allah Ta'ala terima. Dan barangkali kita tu tak melakukan perkara-perkara yang merupakan syaratnya, rukunnya, ataupun tak meninggalkan perkara-perkara yang membatalkannya. Jadi kita dapat taufik am, boleh sembahyang, tapi sembahyang Allah Ta'ala tak terima. Kalau dapat taufik yang khas, maknanya Allah Ta'ala bagi kita boleh buat amal ibadah tu seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Sempurna syaratnya, rukunnya, sunatnya, adabnya. Itu. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian taufik yang khas dan taufik yang am. Amin ya rabbal alamin. Wa wafaqa man ijtabahu min abidihi faja'alahu minal abrar. Dan dialah Tuhan yang memberikan, dan dialah Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi taufik. Dapat pengertian taufik tadi dia. Allah Ta'ala menjadikan perbuatan hambanya sepakat dengan yang dikasihinya dan disetujuinya, diredainya. Redha ni setujulah. Kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan al-abrar. Apa makna al-abrar? Al-abrar tu kalimah jamak. Kalimah jamak, plural.
Daripada dia punya singular dia tu. Sebentar. Singular dia barun, ya. Al-baru. Orang yang membuat kebaikan kalau daripada sudut bahasa. Ya, al-abrar jam'u barin. Maknanya kalau singular, maknanya kalau mufrad al-baru. Al-baru ataupun barrun. Kalau baru lagi ablang lagi lah, lagi mubalarah lagi lah. Mana lagi banyak lagi kebaikan. Jadi ini kata nama ini kebiasaannya digunakan, kebanyakannya dikhususkan dengan para awliya, para zuhad, para ubad, para hamba-hamba Allah Ta'ala yang zuhud dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang banyak melakukan amal ibadah. Dia masuk dalam jumlah al-bar, maknanya yang banyak melakukan. Al-abrar ni dengan mana orang yang baik itu orang yang banyak melakukan amal bakti terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik, apabila Allah Taala bagi taufik, maka sudah tentulah hamba yang Allah Taala pilih, Allah Taala bagi taufik boleh ikut petunjuk, sudah tentulah mereka tu bangkit melakukan pelbagai amal-amal kebajikan, amal ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan selayaknya masuk dalam kumpulan al-abrar. Dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat. Baik nanti. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa basara man ahabbahu al-haqa'iqa fazahadahum fi hadhihi dar. Fajtahadu fi mardatihi wa ta'ahubi lidaril qarar wajtinabi ma yuskhituhu wal hadari min azabin nar. Baik. Dan dialah Tuhan yang memberi dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, yakni ilmu yang sebenar kepada sesiapa yang ia kasihi. Baik. Jadi tuan penterjemah ilmu hakikat. Bila sebut ilmu hakikat dekat sini ni, kita ni ada beberapa konotasi pengertian, ya. Saya tak bercadang nak berpanjang kat sini lah. Kalau daripada sudut bahasa, al-haqiqatu, dia dengan makna salah satunya dengan bermakna al-haqqu, dengan makna kebenaran, perkara yang benar. Ada al-haqiqatu dengan makna mahiyah, dengan makna diri sesuatu tu. Makna bila tanya tentang apa hakikat manusia, maknanya dengan kata lain, soalan kita tanya apa itu manusia. Maknanya itu hakikat sesuatu. Kebenaran sesuatu tersebut tu. Jadi namun kalau dibicarakan daripada segi kacamata tasawuf batini ataupun tasawuf falsafi, kerana secara umumnya kita akan soroti kalau kepada pengkaji tasawuf daripada zaman para sahabat sampai ke hari ini, ada beberapa genre tasawuf ni. Ada tasawuf yang sunni yang diajar yang ditinggalkan, diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ada tasawuf salafi, ada tasawuf batini, ada tasawuf falsafi. Jadi kita tidak bercanda panjang lebar dekat situlah. Jadi dekat sini kembali kepada perkataan Tuan Pengarang. Tuan Pengarang ni pada masih lagi memuji Allah Ta'ala. Memuji Allah Ta'ala yang basara man ahabbahu. Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada orang yang Allah Ta'ala kasih. Orang yang Allah Subhanahu Taala kasih ni adalah siapa dia? Iaitu di antara kalangannya para anbiya wal mursalin, para siddiqin. Orang yang Allah Subhanahu Taala kasih ni orang yang beriman, orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu Taala. Buat Allah Taala apa Allah Taala suruh, tinggal apa Allah Taala tegah. Yang itu tu yang Allah Subhanahu Taala kasih. Bila Allah Taala kasih, Allah Taala memperlihatkan kepada mereka hakikat. Hakikat segala sesuatu. Hakikat dengan makna dekat sini ni kebenaran segala sesuatu. Hakikat sebenar maknanya diri sebenar. Bukan diri yang disarung, bukan diri yang dipalsukan, yang talbiskan. Maknanya kalau kita kata dengan kata lain, apakah dia hakikat dunia, hakikat akhirat.
Jadi biar kita nampak ataupun perkara yang benar itu, hakikat yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jadi kalaulah orang tu Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala akan nampakkan perkara yang benar kepada dia, dia nampak benar dan dia boleh ikut benar tu. Dan Allah nampakkan dia kepadanya perkara yang batil, yang tak benar, perkara yang salah itu dinampakkan kepada dia salah dan dia dapat menjauhinya. Itu dengan bitaufiqillah, bi'ismatillah. Jadi itulah dengan makna Allah Ta'ala memperlihatkan kebenaran kepada kekasihnya, memperlihatkan hakikat, hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu panjang lebar dibicarakan dalam ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, ataupun mau juga ilmu kalam. Ada pun tentang hakikat diri kita, dapat kita dengan kita perhatikan, dapat dengan kita saksikan diri kita ni yang Allah SWT kalau ditanya hakikat diri kita, apa dia diri kita? Manusia ni, kita ni manusia. Manusia ni apa dia? Manusia ni adalah kombinasi daripada roh dan jasad. Baik. Jadi kemudiannya kita ni adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tu hakikatnya dia adalah Allah, dia adalah Khalik, yang menjadikan, yang menciptakan. Sebaliknya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak kasih, na'udzubillah, terbalik jadinya. Nampak kan perkara yang benar tu salah, nampak perkara salah tu benar. Binasalah kita. Pasal dia ajar kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ni perkara benar, biar kami nampak benar. Biar kami kami nampak benar dan boleh kami ikut. Warzuqna tiba'ah. Boleh kami dan rezekikan kami boleh mengikut akan kebenaran tersebut. Dan tunjukkan kami, Allahumma arinal batila batilan. Tunjukkan kami, Allahumma arinal batila. Tunjukkan kami perkara yang batil, yang tak benar tu, yang dusta itu sebagai batil. Farzuqna jitinabah, dan rezeki kami boleh menjauhi akannya. Allahumma arinal asya'a kamahi. Ya Allah, tunjukkanlah segala sesuatu itu di atas rupanya yang sebenar. Jadi bahayanya dalam kehidupan dunia ini, yang mana dunia ini hakikat yang sebenarnya dia di sisi Allah itu hina. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, dunia itu boleh melalaikan daripada mengingati Allah. Dunia itu boleh menjadi perangkap, menjadi jerat, menjadi samar, menjadi asbab kepada kita tu menyalahi perintah Allah, meninggalkan suruhan, melakukan tegahan. Kerana apa? Kerana kenikmatan dia, maka kita telah tertipu dengan hakikat dunia. Bila tak nampak dunia tu seronok, sedap, nikmat, lazat, kekal dan seumpamanya. Sebaliknya hakikat dunia bukan begitu. Hakikat dunia ni nanti depan Tuan Pengarang ada nyatakan dalam mukadimah lagi. Tengok depan sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Itu makna, dan dialah Tuhan yang juga telah memperlihatkan hakikat segala sesuatu kepada sesiapa yang ia kasih dari kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka sedar, mereka yang telah diperlihatkan akan hakikat kebenaran segala sesuatu tu, dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Apa makna zuhud? Zuhud. Orang yang bersifat dengan zuhud disebut zahid. Sebab kitab ni saya bagi tahu dalam pertemuan yang lepas, ada sebahagian nuskhah yang catat pada tajuk dia Bustanul Arifin Wasabiluz Zahidin. Bustanul Arifin, taman bagi orang yang arif, yang mengenali akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendirikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Sabiluz Zahidin, jalan yang dilalui oleh orang yang zuhud. Zuhud mana apa zuhudnya? Zuhud, kalau nak bicara zuhud ni panjang lebar. Jadi zuhud ni secara ringkas lah, zuhud ni dengan makna apa? Zahada, zahida, zahida yazhadu. Zuhdan wa zahadatan.
fahuwa zahidun wa zaka mazhudun. Zahida ani syai', zahid, zuhud seseorang itu daripada sesuatu dengan mana berpaling daripada sesuatu dan meninggalkan. Kerana takutkan hisab ataupun seksaan. Baik. Jadi daripada sudut istilah syarak, bila kita sebut zuhud, yang mana ada pada kata perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kalian di dunia, nescaya kalian dikasihi Allah. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah pada barang yang ada pada tangan orang lain. Yuhibbakan nas, nescaya kalian dikasihi akan manusia. Au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhud ni dengan mana apa? Zuhud ni salah satu pengertian iaitu dengan makna meninggalkan perkara-perkara yang halal kerana takutkan hisab di hari kemudian, dan meninggalkan perkara yang haram kerana takutkan akan seksaan. Dengan kata lain, zuhud ni mengambil daripada perkara keduniaan ini qadar yang dihajati untuk hidup dan untuk boleh buat amal taat saja. Bukan mengambil dengan kesedapan, keseronokan, keluasan, kemewahan. Berseronok-seronok, bersedap-sedap, belazat-lazat, bermewah-mewah, berhibur-hibur. Bukan. Jadi orang-orang yang bersifat dengan zuhud ni, siapa lagi kalau bukan mereka adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk. Allah Taala nampakkan kepada mereka hakikat kehinaan dunia ni dan kebinasaan dunia, dan hakikat kemuliaan dan keberkekalan akhirat. Itu sebab mereka tu dingin. Dalam erti kata lain, ada juga ulama yang mentafsirkan zuhud itu burudatu syai' fil qalbi, perasaan dingin terhadap sesuatu yang ada dalam hati. Tak heran, tak heran kalau zuhud tu, tengoklah zuhud, kalau zuhud pada dunia, ringkasnya maknanya zuhud pada perkara-perkara yang halal, ambil yang qadar hajat, qadar yang darurah. Perkara-perkara yang haram ditinggalkan. Jadi dia tak nak ambil lebih-lebih daripada yang halal tu, lebih daripada qadar hajat dia, kerana takut hisab di hari kemudian. Kerana kita maklum kan, perkara-perkara yang halal dan sangkut paut dengan kehidupan kita ni, halaluha hisab, haramuha iqab. Yang halalnya akan dibicarakan. Bila kita kena bicarakan, maknanya setiap perkara-perkara halal yang kita ambil atas jalan kenikmatan, bersedap-sedap, berlazat-lazat, bernikmat-nikmat, maka kita tertahan, tertegah. Kan tidakkah kita tahu di hari akhirat antara kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ada golongan yang dipilih oleh Allah, ialah boleh lepas daripada masyar tu bighairi hisab, tanpa hisaban. Tapi kalau kita ni tidak ada kezuhudan, maknanya kalau orang yang tak ada zuhud, dia ada sifat tamak. Tamak ni maknanya dia tu syiddatul hirs, sangat kuat keinginan dia terhadap keduniaan. Terhadap keduniaan dan perkara-perkara sangkut paut dengannya. Maka dia mengejar keduniaan. Maka kalau yang diambil tu berlebih-lebihan pada yang halal, menyebabkan dia tertahan, tertegah di padang mahsyar untuk dihisap. Maka tertahan di padang mahsyar untuk dihisap juga adalah merupakan satu bentuk seksaan. Maklum orang kita katakan penantian satu penyiksaan. Patut-patut boleh masuk syurga awal, kena hisap pula. Tinggal yang haram kerana takut azab. Itu dinamakan zuhud. Meninggalkan perkara yang halal kerana takut hisap, meninggalkan perkara yang haram kerana takut azab, itulah antara pengertian zuhud. Habis. Dan benar-benar berusaha untuk mencapai keredaannya. Lalu mereka membuat bekalan. Membuat bekalan ni catat situ. Dengan buat amal ta'at lah. Amal ta'at sama ada perkara tu fardu ataupun sunat. Sama ada perkara tu fardu ataupun sunat. Sama ada perkara tu, amalan tersebut tu melibatkan anggota zahir maupun melibatkan hati. Dan menjauhi apa-apa yang dimurkai Allah, dan menjaga diri daripada terdedah kepada seksaannya. Yakni, apa dia yang dimurkai Allah? Yakni, perkara-perkara yang manhiyat, banyaklah.
Yang Allah Ta'ala tegah sama ada yang bersangkut paut dengan hati maupun dengan anggota. Antaranya kekufuran, kemunafikan, kesyirikan. Dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang batin. Itu dia. Habis. Fajtahdu fi mardatihi wa ta'ahubi lidaril qarar. Wajtinabi ma yuskhituhu. Dan membuat bekalan untuk negeri akhirat, bekal untuk negeri akhirat, dan menjauhi apa-apa yang dia murkainya, dan menjaga diri daripada terdedah kepada seksaannya. Ataupun catat situ, terdedah diri, menjauhi diri daripada terdedah kepada seksaan api neraka. Imam Nawawi, wajtinabi ma yuskhituhu wal hazari min azabin nar, dan takut daripada azab neraka. Kemudian kata Imam Nawawi lagi sikit, ahmaduhu ablagha hamdin ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Aku memuji akan Allah Ta'ala sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya, dan aku meminta akan dia akan tambahan daripada kelebihannya. Nampak? Jadi Tuan Pengarang puji Allah Ta'ala di atas sekalian nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Jadi nikmat kalau nak hitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian cuba hitung nikmat Allah Ta'ala, tak mampu nak kira. Takkan mampu kita nak menghitung nikmat Allah SWT. Antaranya nikmat Allah SWT tu nikmatul ijad. Nikmat kita dicipta Allah Ta'ala ni. Diciptakan Allah Ta'ala satu nikmat. Wa ni'matul imdad. Kemudian ini dipanjangkan hayat kita untuk satu jangka masa. Itu satu nikmat. Kemudian antaranya nikmat-nikmat yang bersangkut paut dengan perkara keduniaan. Nikmat-nikmat yang bersangkut paut dengan perkara-perkara keagamaan. Nikmat yang bersangkut paut dengan kehidupan kita. Nikmat yang bersangkut paut dengan diri kita. Pendengaran, penglihatan, percakapan. Rasaan ini banyaklah tuan-tuan kalau nak cerita nikmat-nikmat. Nikmatul imdad, wa nikmatul ijad imdad, nikmatul asli, nikmatul far'i. Nikmat-nikmat yang asal, nikmat-nikmat yang tidak bercerai daripada diri kita, nikmat-nikmat yang berpisah daripada diri kita. Kalau nak hitung banyak sangat. Jadi Tuan Pengarang puji akan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat. Tapi nikmat-nikmat tuan-tuan yang banyak-banyak nikmat tu dunia ni, nikmat paling besar sekali apa dia? Kita kalau ahli dunia nikmat besar, nikmat keduniaan lah. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, perhiasan, kenderaan dan seumpamanya. Adapun nikmat yang paling besar di sisi Allah SWT dan di sisi Rasulullah SAW iaitu ni'matul iman wa ni'matul Islam. Nikmat iman, nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar sekali. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Habis. Dan aku meminta dan dia akan tambahan. Tuan Pengarang tidak terhenti setakat itu. Mohon Allah SWT beri lagi tambahan. Terus memberikan nikmat-nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam yang dikekalkan sehingga ke penghujung hayat, dan berterus-terusan lagi nikmat di hari kemudian yang berkekalan daripada kelebihannya dan kurnianya. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala, sebagai mengakui dengan keesaannya dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hamba-Nya kerana hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Noktah. Habis bab puji Tuan Pengarang. Pada puji je baru alhamdulillah tu. Dekat situ tu cukup tu ada 5 rukun dia belaka tu. Maka saya kira kita kalau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, 5 rukun ni kita kena ada. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita pastikan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita tahu kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dia, sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita puji Allah Ta'ala kerana membesarkan Allah, dan jauhi kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kerana riak, kerana nak mengharapkan pujian daripada orang, iaitu mengundang murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku bersaksi, belum habis sikit gitu. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kekasihnya yang telah dipilih dari kalangan hamba-Nya. Jadi setelah memuji Allah, Tuan Pengarang menyusul dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Memuji Rasul dan bersaksi bahawa penghulu kita Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kekasihnya yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya. Baginda adalah semulia-mulia orang yang dahulu dan orang yang terkemudian daripada segala makhluknya.
makhluk yang paling mulia, paling bersih, paling sempurna dan paling arif akan Allah Ta'ala, dan yang bersangatan takut akan Allah Ta'ala, dan bersangatan mengetahui akan Allah Ta'ala, dan yang bersangatan takwanya. Baginda adalah hamba Allah Ta'ala yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bertakwa, dan paling zuhud dan yang paling agung akhlaknya, dan yang bersangatan kasih sayang dan lemah lembut bagi sekalian mukminin. Semoga selawat dan salam sejahtera daripada Allah Ta'ala sentiasa tercucur kepadanya dan kepada sekalian Nabi-Nabi dan keluarga mereka serta sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai ke hari kiamat, sebanyak mana ingat akan Allah Ta'ala oleh orang yang ingat dan sebanyak mana lupa akan dia oleh orang yang lupa. Baik, jadi tuan-tuan sikit lagi ya. Nabi masuk dah cukup ni kan. Sejam dah ni kan. Sejam dah ni. Tak habis lagi ni sikit. Maknanya masuk dalam masih lagi dalam puji lagi. Setelah memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Tuan Pengarang susuli dengan selawat. Pada ketika Tuan Pengarang memuji, menyatakan pujian-pujian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah isyarat. Isyarat kepada pembicaraan yang di hadapan juga. Seperti mana pada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada baginda Nabi itu adalah contoh teladan yang terbaik. Jadi puji-pujian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang Tuan Pengarang ni bawa pada puji-pujian pada syahadahnya tu. Iaitu baginda Nabi semulia-mulia, afdalul khalqi alal itlaq. Semulia-mulia, boleh jalan terus. Jalan terus insya-Allah. Kita sambung sikit ya. Baik, jadi afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna famil anis syiqaq. Seafdal makhluk secara itlak, secara mutlak, maka itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tinggalkanlah sebarang perbantahan, perdebatan tentangnya. Jadi jumhur boleh kata secara keseluruhan, kecuali ada golongan yang menyalahi, ada yang mengatakan Jibril lagi afdal daripada Nabi. Namun secara keseluruhan ulama mengambil keputusan baginda Nabi adalah makhluk yang paling afdal. Tuan-tuan boleh dalami ini dalam bicara kitab-kitab akidah, dalam bicara maratibul khalqi indallah, tingkatan martabat makhluk di sisi Allah Ta'ala. Secara ringkas maratibul khalqi ini, dia punya hierarki itu kita kena ingat. Yang paling atas sekali, tiada tolak bandingnya daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama sekali, yang paling afdal sekali makhluk Allah Ta'ala, khalqan wa khuluqan, nisbah ciptaan, nisbah kejadian, nisbah akhlak kelakuan, ialah dia sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna wa qurratu a'yunina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nombor satu. Kemudian disusuli baki Nabi Ulul Azmi yang empat tu. Nabi, kemudian disusuli Nabi Ibrahim, kemudiannya Nabi Musa, kemudiannya Nabi Isa, kemudiannya Nabi Nuh. 4, 5 Ulul Azmi. Kemudian selepas daripada carta tu, bawah pada tu iaitu Nabi-Nabi, baki Nabi-Nabi yang lagi Rasul. Kerana bukan semua Nabi itu Rasul. Ya? Jadi Nabi lagi Rasul. Kemudian bawah daripada Nabi yang berstatus Rasul, Nabi yang tidak berstatus Rasul. Bila dah selesai carta Al-Anbiya wal Mursalin tu, Malaikatullah Al-Muqarrabin. Siapa dia? Yang diungguli oleh Jibril. Kemudiannya Jibril, Mikail, Israel, Israfil kan. Tak ingat susunan tu empat tu. Lepas daripada tu baru bawah daripada dia panggil khasatul malaikah ataupun malaikatul muqarrabin tu, bawah daripadanya iaitulah golongan khasatul bashar, golongan manusia-manusia yang selain anbiya wal mursalin, yang VVIP, yang khusus daripada kalangan siddiqin, auliya illahi salihin. Kemudiannya bawah daripada mereka itu amatul malaikah, barulah malaikat-malaikat yang lain. Dan kemudiannya bawah sekali itu manusia-manusia yang lain, yang selain daripada khasatul bashar, yang khususnya golongan-golongan yang kufar, yang fusaq, yang fasik, bawah sekali, martabat bawah. Jadi yang mengungguli carta ni atas sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi alal itlaq. Jadi kalau baginda Nabi dah seafdal-afdal makhluk secara mutlak, pujian yang selepas pada tu
menerangkan akan keafdalan tersebut. Jadi dia panjang lagi. Saya kalau nak skip tu terus kepada selawat, rasa macam tak sedap pula kan. InsyaAllah nanti minggu depan kita sambung sikit lagi pada pujian terhadap baginda Nabi SAW tersebut. Jadi ringkasnya kita tutup hari ini Tuan Pengarang, sebelum mengakhiri khutbah tu, selepas pada kata-kata amma ba'du tu kan, amma ba'du tu dah faslul khitab, nak masuk dah pada Tuan Pengarang nak menerangkan tentang pengarangan kitab ni. Yang ini masih lagi dalam khutbah lagi, tak habis. Khutbah ni dua sesi kita baca dah tak habis kan. Jadi dalam khutbah dia kebiasaan dia mesti ada selawat, dan dia kena ada puji dan kena ada selawat. Ada selawat tu, Tuan Pengarang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mencucurkan rahmat yang diiringkan kebesaran, yang diiringkan kemuliaan kepada baginda Nabi dan juga kepada seluruh anbiya wal mursalin dan kepada keluarga mereka. Jadi selawat itu memohon Allah Ta'ala untuk mencucurkan rahmat yang diiringkan dengan kemuliaan. Jadi tuan-tuan tanda tompek berhenti itu pada kata baginda adalah semulia-mulia orang dahulu dan orang yang terkemudian. Nanti kita sambung dekat situ balik ya. Kita berhenti sini dulu boleh ya? Tuan Rahmat. Tuan-tuan sekalian, boleh? Ada apa-apa kemuskilan, ada soalan tu, saya tak ada buka sesi soal jawab. Kalau buka sesi soal jawab nanti kan tambah pula lagi setengah jam ke sejam ya tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada berajak soal jawab tu, tuan-tuan bolehlah tanya dekat ruangan komen ya. InsyaAllah lambat copet kita usahakan jawapannya. Jadi sampai sini dahulu. Terlebih terkurang tu harap diusulkan. Bunyi cengkorik tu harap-harap diuzurkan. Kemudiannya salah silap saya tu harap-harap diperbetulkan. Kepada yang mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, dan kepada yang mengucapkan terima kasih, saya jawab balas sama-sama kasih. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita ni boleh manfaat, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita semua dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kamahi. Allahumma arinal asya'a kamahi. Allahumma arinal asya'a kamahi. Ya Allah, tunjukkanlah kami perkara yang benar itu sebagai yang benar, dan berilah kami rezeki dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami perkara yang batil itu sebagai yang batil, dan kurniakanlah kami dapat menjauhinya. Allahumma arinal asya'a kamahi. Ya Allah, tunjukkanlah kami segala sesuatu di atas hakikat dirinya yang sebenar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa aziqna halawatal imani bima ja'a bihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.